RM1. Sekejap lalu pula orang turun bas lagi, dia tengok budak-budak, dia pergi, "Dek, mas RM1." Tak bagi, dia kita takut. Tukang pau, dia 3 orang 4 orang main kat kita, kita pun bagi RM1 lepas. Jadi kerja dia yang tu ya, duduk di stesen bas tu, orang turun bas saja, dia pun pergi pau. Dia tunggu di laluan utama dekat Akid Mara tu, dia tunggu di situ. Sekarang saya tak tahulah, rasanya tak ada lah kot kumpulan-kumpulan ni. Ni cerita tahun 80-an 90-an, awal 90-an. Tukang-tukang pau ni banyak. Duduk di pinggir-pinggir jalan, menyebabkan orang tak selesa nak lalu. Adik saya seorang ada tinggal di Morocco. Jadi dia kisahkan orang Morocco ni punya budaya macam mana. Dekat tempat dia tinggal tu lah, tempat lain tak tahulah. Dia kata di tempat dia tinggal tu di Morocco, ataupun dalam namanya Maghribi kita sebut, Morocco ni jauh daripada Mesir lagi, jauh ke sebelah barat sana. Orang perempuan dia tak makan di kedai. Yang duduk lepak di kedai ni semua orang lelaki. Susah nak jumpa perempuan makan di kedai. Tapi orang lelaki memang ramai-ramai makan di kedai, minum di kedai. Itu dia punya budaya. Meja dan kerusi di kedai ni pula, dia menghadap ke jalan. Dia tak menghadap ke arah kedai, semua menghadap ke arah jalan. Rupa-rupanya orang Morocco ni di kawasan itu, dia suka minum-minum, duduk di kedai tu, menghadap ke jalan, tengok wanita lalu lalang. Dia suka tengok macam tu. Dia punya budaya. Kalau wanita lalu tak rasa tak selesa, golongan ni kira salah. Sebab dia duduk di jalan utama, dia tengok orang sampai orang rasa tak selesa, orang rasa takut. Kemudian cerita batang kayu ni, dia menunjukkan perumpamaan. Dia tak cerita pasal balasan yang akan diperolehi oleh orang yang ganggu orang lain di tepi jalan. Orang yang ganggu tu dia ceritakan sebagai sebatang kayu, perumpamaan. Berdasarkan cerita ini, kita mungkin boleh buat kesimpulan bahawa segala gambaran yang dilihat oleh Nabi Muhammad di dalam Isra' ini sebenarnya hanyalah perumpamaan. Dia tengok orang bagi pecah kepala, lepas ni dia tengok orang gunting lidah, kan? Dia tengok orang makan daging mentah. Boleh jadi itu semua bukanlah siksaan yang bakal mereka dapat di akhirat nanti. Tapi itu adalah perumpamaan. Itu adalah perumpamaan. Sebab apa? Orang yang kacau orang yang duduk tepi jalan ni tadi, dia tak cerita pun siksaan macam mana yang dia nak dapat. Tapi dia diumpamakan sebagai sebatang kayu yang duduk kacau orang lain. Berdasarkan cerita ini, boleh jadilah kukuh pula pandangan pihak yang mengatakan apa yang Nabi Muhammad nampak ni ialah perumpamaan, bukannya balasan yang bakal diperolehi oleh orang yang buat salah. Wallahu a'lam. Ada satu soalan, orang tanya, kenapa wanita tak boleh kahwin sampai 4? Kenapa lelaki saja boleh? Macam mana kita nak jawab tu? Dia banyak jawapan dia. Rupanya ada satu jawapan yang bagus lah. Kalau satu orang perempuan dia kahwin dengan banyak lelaki, perempuan ni mengandung, lahir anak. Anak siapa tu? Dia kahwin 4. Kahwin 4 orang, lahir anak. Anak siapa? Tak tahu anak siapa. Jadi dari segi keturunannya dah tak terjaga. Nak kata anak laki nombor 1, laki nombor 2 kata dia punya anak. Nak kata anak laki nombor 2, laki nombor 3 kata dia punya anak. Tengok rupa semua, rupa ada seorang sikit. Tang hidung macam laki nombor 1. Tang mata macam laki nombor 2. Tang perut macam laki nombor 3. Jadi dari segi keturunan tu, jalur keturunan tu dah tak terjaga. Sedangkan agama Islam ini dia ni ad-din. Dia jaga jalur keturunan. Tapi kalau lelaki, dia kahwin 4 sekalipun, 4 isteri dia mengandung pun semua dah tahu dah, memang anak dia. Memang anak lelaki itulah, memang bin kepada lelaki itu saja. Itu salah satu hikmah mengapa wanita tak boleh kahwin 4. Kalau tidak jenuh nak bin dengan siapa? Alamatnya kena bin 4 orang sekali. Dapat anak perempuan nama Anisah binti Ali Abu Kamal dan kawan-kawan. Macam tu lah. Macam tu lah kot. Jenuh. Itu salah satu hikmah dia. Okey, sambung lagi.
Maksud firman Allah tadi, dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai daripada darah. Nampak pula satu orang laki-laki berenang dalam sungai daripada darah. Dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Dahlah tengah berenang dalam darah, dalam mulut dia pula dicampurkan batu-batu. Maka sabdanya Nabi, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki yang memakan riba. Makan riba Dalam kitab ni ada, kitab Kifayatul Muhtaj ni memang ada cerita. Tapi bila saya cari-cari dia punya sandaran, dia tak ada. Cerita lelaki yang berenang dalam sungai darah, kemudian dilontarkan batu ke dalam mulut dia, ni tak ada cerita ni. Jadi cerita ni kita simpan. Kemudian maka datang pula atas laki-laki, sesungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Jumpa pula satu orang laki-laki, dia ni dah bawa kayu api banyak-banyak dah atas belakang dah. Dah setimbun dah. Dia cari kayu lagi, bubuh lagi. Dah tak larat bawa dah, ambil kayu, bubuh lagi. Dah tak larat dah nak tertungging dah, ambil kayu, bubuh lagi. Kenapa jadi macam tu? Tiap-tiap tiada kuasa ditambahi lagi. Dah tak larat dia tambah lagi kayu api kat belakangnya. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba, ada padanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa ia menunaikan dia, dan ditambahi lagi. Ni nak cerita orang gila kuasa. Dia dah ada beban lah. Jawatan, contoh lah, dia tu dapat jawatan ketua kampung sebagai contoh. Dah lah jawatan ketua kampung, kan? Jawatan imam surau pun dia nak juga. Imam surau dia nak juga jawatan tu. Kalau tak dapat dia marah. Orang pun pilih dah dia jadi imam surau. Dah pilih imam surau, PIBG di sekolah pun dia nak juga. Kalau tak dapat dia nak mengamuk. Dah 3 jawatan lah. Dah lah PIBG pun dapat, koperasi pula. Bila koperasi buat mesyuarat, dia pun masuk. Dia nak juga jadi AJK. Paling-paling kurang AJK. Kalau dapat pengurusi lagi bagus. Jadi banyak jawatan yang dia nak menyebabkan dia tak tertanggung. Satu jawatan saja pun dia dah tak larat nak tanggung. Dia nak lagi jawatan-jawatan lain sampai berselerak. Jadi tugas dia sebagai ketua kampung pun tak tentu hala. Orang harapkan dia tu bertugas dengan baik, tak dapat. PIBG pun tak tentu hala juga, sebab kerja banyak. Dah tak larat satu kerja, dia nak tambah lagi. Ni orang gila kuasa. Ada tak sandaran cerita ni? Sandaran cerita ni ada. Hadis asar riwayat Imam Baihaqi. Kemudian mereka melintasi seorang yang telah mengumpulkan kayu api yang tidak mampu dibawanya, tetapi dia terus sahaja menambah bebannya. Baginda bertanya, siapakah dia itu wahai Jibril? Jibril menjawab, dia ialah seorang dari umatmu yang memikul amanah manusia, tetapi dia tidak mampu memikulnya. Akan tetapi dia ingin memikul amanah tersebut.